sayaw metuwa pipaw ako mendatang murao kita ikan bam. Sia metuwa lume aku ay minyane mama. Salam sejahtera kepada Dr. Hadi dan rakan-rakan sekalian. Nama saya Lim Sai Sing Dewan. Nombor matrik saya ialah S3 5878. Hari saya akan membincangkan tentang pengenalan seorang tokoh pejuang Sarawak yang bernama Rentap. Jadi Rentap merupakan seorang tokoh pejuang Sarawak yang terkenal di Malaysia pada abad ke-19. Nama asal beliau ialah Deba Ona Lingkan atau dikenali sebagai Deba Rentap. Beliau dilahirkan pada tahun 1800. Rentap berjuang bagi mempertahankan tanah air dan hak rakyat orang Iban semasa pemerintahan James Brooke. Perjuangan beliau telah mendapat gelaran sebagai Raja Darat dan Raja Ulu ataupun Rentap Tanah Runtuh Menua dalam kalangan orang Iban. Slogan Rentap Tanah Runtuh Menua bermaksud bumi gegar penggoncang dunia bagi gelaran Rentap. Satu lagi slogan yang digunakan semasa perjuangan beliau ialah Agi hidup, agi ngelaban, yang membawa maksud selagi masih hidup, selagi itulah berjuang bagi mempertahankan tanah air. Seterusnya ialah perjuangan Rentap. Jadi perjuangan Rentap ini adalah untuk melepaskan tanah airnya iaitu Sarawak daripada pemerintahan Raja Putih Sarawak iaitu James Brooke. Pada tahun 19 Ogos 1844 di karangan Peris dalam daerah Skrang, Rentap bersama pasukannya telah bertembung dengan pasukan James Brooke. James Brooke yang digelar sebagai Raja Putih Sarawak telah membina sebuah kubu di Naga Skrang dengan tujuannya untuk menyekat pergerakan orang-orang Skrang ke arah Batang Lupo selepas pertempuran di Beting Maru. Pada awal tahun 1853, Rentap telah mengetahui pasukan orang Iban untuk menyerang pasukan Brooke di kubu Naga Skrang yang diketuai oleh William Brereton. Pasukan James Brooke kemudian telah membakar 20 buah rumah panjang iaitu rumah tempat kediaman Rentap dan pengikutnya, dan ini telah menyebabkan Rentap untuk berundur ke Sungai Skrang. Semasa di Sungai Skrang, anggota Brooke berjaya lagi menyerang rumah panjang Rentap ini pada Ogos 1854 dengan tembakan meriam yang telah merobohkan pagar kayu di sekeliling rumah mereka. Rentap dengan sembilan kecil pengikutnya terpaksa berundur lagi ke Bukit Sado akibat tercedera. Kubu Bukit Sado yang dimiliki oleh Rentap telah berjaya ditewaskan sebanyak tiga kali percubaan daripada pasukan Brooke dengan meriam bujang Sado, dan Rentap terpaksa berundur lagi ke Bukit Sibau. Dan pada tahun 1870 beliau meninggal dunia atas usia yang uzur, dan beliau disanjungi dan dihormati oleh masyarakat di Sarawak sehingga kini atas perjuangan dan kebenarannya. Dan seterusnya akan diteruskan oleh rakan kumpulan saya yang lain. Saya akan membentangkan faktor-faktor perjuangan Rentap. Seperti yang kita ketahui, Rentap merupakan salah seorang ketua orang Iban yang menentang pemerintahan Brooke. Hal ini kerana keluarga Brooke telah menganggap orang Iban sebagai lanun. Selain itu, Brooke juga telah mendirikan kubu di Naga Skrang untuk mengawasi pergerakan orang Iban. Tindakan James Brooke ini menyebabkan Rentap semakin benci kepada Brooke kerana telah mengganggu cara hidup masyarakat tempatan pada waktu itu. Akhir sekali, Brooke telah menghapuskan penempatan di Sungai Skrang, dan ini mencetuskan kebangkitan perjuangan Rentap.
Menurut buku yang ditulis oleh Kapten Henry Keppel pada 4 Jun 1843, Raja Brooke dan Keppel mengatur satu ekspedisi untuk menyerang kaum Dayak yang diketuai oleh orang kaya pemanca dana yang dikatakan sering membuat huru-hara di Sungai Saribas. Pada 11 Jun 1843, askar Raja Brooke membakar rumah panjang orang kaya pemanca dana di Nangapadeh, Saribas. Pada 14 Jun 1843, askar Raja Brooke menyerang sebuah lagi rumah panjang Linggi Malilebu di karangan Pingai Paku. Seterusnya, pada 17 Jun 1843, mereka menyerang rumah panjang Rekaya Antau Ringgang Neneri dan Rekaya Gun Mangku Bumi di Sungai Tawai Rimbas. Raja Brooke telah mengarahkan orang kaya pemanca dana, Linggi dan seorang lagi pengikut Linggi untuk menyerahkan Rentap supaya membuat perjanjian perdamaian dan tidak menjalankan aktiviti ngayau lagi. Namun Rentap enggan berbuat demikian. Pada 19 Ogos 1844, askar Raja Brooke yang diketuai oleh Datuk Petinggi Ali menyerang tempat kediaman Rentap di karangan Periskrang, namun serangan ini berjaya dipatahkan oleh Rentap. Raja Brooke kemudian mendirikan kubu Fort of James di Nanga Sungai Skrang bagi menyekat pergerakan Rentap melalui kawasan ini. Rentap dan pengikutnya menyerang Fort of James pada tahun 1853. Bulan Desember 1853, Raja Brooke pergi ke hulu Sungai Skrang untuk mengadakan rundingan perdamaian namun ditolak oleh Rentap. Pada tahun 1854, Raja Brooke menghantar seramai 7.000 askar dari Kuching yang terdiri daripada orang Dayak dan Melayu untuk menyerang Rentap di Sungai Lang Skrang. Rentap dan pengikutnya berusaha mempertahankan kubu mereka daripada diserang. Beliau terkenal dengan kata-kata semangat "Agi hidup agi ngelaban", yang bermaksud masih hidup masih melawan. Namun, serangan yang begitu hebat akhirnya memaksa Rentap dan pengikutnya mengundurkan diri ke Bukit Sadok. Rentap dan pengikutnya kemudian memperkuatkan kedudukan mereka di Bukit Sadok dengan mengumpul pengikut yang setia kepada beliau di sepanjang Sungai Skrang dan hulu Sungai Saribas. Tamatnya penentangan Rentap terhadap James Brooke, maka tidak sudah penentang utama yang disegani Brooke. Terjadilah pengukuhan pemerintahan dan pengaruh keluarga Brooke di Sarawak. Semasa pemerintahan keluarga Brooke, pembangunan Sarawak telah banyak berubah baik dari segi politik, ekonomi, pendidikan, pemerintahan, infrastruktur, agama, dan budaya. Dari segi infrastruktur, pemerintah Brooke telah memulakan berbagai proyek pembangunan seperti jalan raya, jambatan, dan sistem pengangkutan untuk meningkatkan accessibility ke kawasan pedalaman. Ini membuka peluang perdagangan dan memudahkan pergerakan produk serta barangan bagi kepentingan ekonomi pemerintahannya. Pemerintahan Brooke juga memperkenalkan berbagai dasar ekonomi seperti penggalakan pertanian modern dan pengelolaan hasil hutan secara berkesan bertujuan untuk memodernkan dan memperluas ekonomi wilayah Sarawak. Usaha untuk meningkatkan pendidikan dan penjagaan kesehatan juga diberi tumpuan semasa pemerintahan Brooke. Sekolah-sekolah dan kemudian kesehatan dibina untuk meningkatkan taraf hidup dan pendidikan masyarakat tempatan. Walaupun Sarawak berada di bawah pemerintahan Brooke, pihak pemerintah Brooke masih memberi ruang untuk pemerintah tempatan dalam beberapa aspek. Pemerintah Brooke mewujudkan sistem pertempuran tradisional yang berkesan sesuai dengan pemimpin tempatan untuk berperanan dalam pertempuran wilayah. Selain itu, pengaruh keluarga Brooke telah membantu dalam penyebaran agama Kristian dengan menyokong aktiviti dakwah misioneri Kristen di Sarawak. Peristiwa penentangan Rentap Jaya meningkatkan kesadaran kaum Iban dan masyarakat lain dalam pelibatan politik. Hal ini ditunjukkan melalui pemerintahan Sarawak kini yang majoritinya berasal kaum Iban dan putra Sarawak lainnya. Bahkan dalam pemerintahan Malaysia sendiri yang menduduki kursi parlimen majoritinya kaum Bumi Putra. Peristiwa penentangan Rentap ini juga secara tidak langsung telah menjadi itikbal dalam sejarah Malaysia dalam mengukuhkan identiti bangsa dan nasional. Kisah Rentap juga membuatkan identiti Iban dengan slogan laungan yang terkenal yaitu "Agi hidup, agi ngelawan". Slogan ini diserap dan digunakan dalam regimen Ranger Diraja Malaysia dan dijadikan identiti umum masyarakat Sarawak sehingga kini. Alkisah Rentap telah menjadi antara tokoh yang menunjukkan iktibar penting bagi rakyat Sarawak, bahkan Malaysia, untuk mempertahankan hak tanah air. Oleh itu, semangat juang Rentap diabadikan di batu peringatan Rentap sebagai tanah penghormatan untuk beliau. Di sini mengenai bagaimana kita sebagai rakyat Malaysia dapat memupuk semangat cinta akan negara. Tahun 2024 menjadikan Malaysia sebuah negara yang telah mencapai kemerdekaan daripada penjajah selama 66 tahun. Sepanjang tempoh pasca kemerdekaan tersebut, berbagai kejayaan dan kegagalan yang kita lalui, namun keutuhan masyarakat yang berbilang bangsa serta agama ini kekal ibarat pohon kuat berdiri kerana akarnya, akal kuat kerana tanahnya.
Namun begitu, kesibukan untuk mengejar pembangunan di pelbagai sudut ekonomi dan sosial telah menyebabkan rasa cinta akan negara berkurangan, khususnya dalam kalangan golongan muda. Oleh karena itulah, penting untuk kita perlu bekerjasama bagi memastikan semangat cinta akan negara dapat dipupuk pada rakyat Malaysia. Terdapat pelbagai cara untuk kita memupuk semangat cinta akan negara seperti pendidikan patriotisme. Mulailah dari pendidikan, ajarkanlah sejarah, nilai-nilai dan simbol-simbol kebangsaan kepada generasi muda. Seperti memahami sejarah negara, perjuangan bangsa dan nilai-nilai kebangsaan merupakan bagian penting dari pendidikan patriotisme. Melalui pembelajaran ini, siswa dapat mengembangkan rasa bangga terhadap warisan dan identitas nasional. Seterusnya adalah dengan gelorakan semangat patriotisme, contohnya melalui buku, filem dan kegiatan edukatif. Langkah yang kedua adalah dengan merayakan hari kemerdekaan dan peristiwa bersejarah. Partisipasi aktif dalam perayaan hari kemerdekaan dan peristiwa bersejarah lainnya dapat meningkatkan rasa bangga terhadap negara. Contohnya merayakan kemerdekaan, ia dapat memperkuat semangat persatuan, kebangsaan dan cinta tanah air. Langkah yang ketiga adalah dengan keterlibatan dalam kegiatan nasional. Sertai kegiatan-kegiatan nasional seperti upacara bendera, parade dan festival nasional. Langkah yang seterusnya adalah dengan menjaga dan mempertahankan tradisi lokal, lebih memahami dan mendukung tradisi lokal dan budaya yang menjadi bagian dari identitas negara. Seterusnya adalah kesimpulannya. Sebagai kesimpulan, kesemua pahlawan Iban itu sememangnya pejuang. Tetapi yang membezakan mereka dengan rentap ialah mereka sanggup mengkhianati bangsa dan tanah air sehingga sanggup berjuang untuk menghapuskan bangsa sendiri semata-mata untuk mengejarkan nama, pangkat serta kedudukan. Sesungguhnya perjuangan rentap tidak terhingga nilainya jika dibandingkan dengan nama dan pangkat yang dianugerahkan oleh penjajah. Akhirnya, untuk iktibar yang dapat kita perolehi daripada penentangan rentap adalah pertama sekali, kita perlulah mempunyai ilmu pengetahuan yang tinggi. Kedua, kita haruslah mencontohi sifat kerjasama dan semangat sepasukan antara pemimpin dan pengikutnya. Dan akhir sekali, kita wajarlah mencontohi pemimpin tempatan masa lampau. Begitulah video pembentangan daripada kumpulan kami, iaitu kumpulan 5. Maka dari sini tamatlah pembentangan kami pada hari ini. Terima kasih kerana telah menonton.